Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil li ridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadrat Allah yang memberikan kepada kita nikmat taufik dan kesempatan dapat sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang dipinjamkan untuk membantu kita di dalam melakukan perkara yang disuruh oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur, dan mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah dan ditambahkan lagi keberkahannya untuk kita semua insya-Allah. Allahumma amin. Pagi ini sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 15. Belum masuk hospital lagi, macam-macam wayar dah cocok sini. Masya-Allah. Baik. Muka surat 15. Allahumma salli ala Muhammad. Huraian yang kedua baru nak masuk ke? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif huraian yang kedua pada menyatakan, pada nak menerangkan hukum syarak. Apakah yang dikehendaki, apakah yang dimaksudkan dengan hukum syarak. Kita dah belajar hukum apa dah belajar? Hukum adat dah sudah belum? Belum lagi tu tempat lain boleh jadi. Baik, apa itu hukum syarak? Baik, tumpukan perhatian insya-Allah. Kelas kita ni tak lama, sejam insya-Allah, mudah-mudahan. Bermula makna hukum itu, bermula yang dikehendaki. Makna tu yang dikehendaki. Bermula makna yakni yang dikehendaki dengan perkataan hukum itu ialah hukum
ataupun ialah makna bagi hukum keputusan. Jadi hukum ni dalam bahasa Melayu kita keputusan. Yang membuat keputusan itu dipanggil hakim. Yang memutuskan tu panggil hakim. Hukum tu makna keputusan. Yang membuat hukum itu, yang menjatuhkan hukum itu namanya hakim. Yang kena hukum namanya mahkum. Mahkum yang kena hukum. Dan makna syarak itu makna Melayunya undang-undang, ataupun keputusan, ataupun peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan. Syarak tu makna peraturan-peraturan. Dan makna hukum syarak, kawinkan hukum dengan syarak. Tadi kita dah tahu, dah faham hukum tu makna keputusan, syarak tu maknanya undang-undang. Bila dihimpunkan dua tu, hukum syarak, jadilah maknanya keputusan undang-undang. Keputusan undang-undang, keputusan peraturan-peraturan, yakni yang datang daripada Allah. Dah kata hukum syarak, empunya syarak ni Allah. Jadi yang membuat keputusan peraturan-peraturan tadi adalah Allah. Siapa dia Allah tu? Siapa dia Allah yang membuat keputusan undang-undang tu? Ni yang kita nak kenal ni. Ni yang kita nak kenal, nak belajar. Siapa dia Allah empunya keputusan undang-undang tadi? Empunya hukum syarak tu siapa? Allah. Allah tu siapa pula? Bagaimana dia? Adakah dia sama macam kita ataupun bagaimana? Lagi akan datang belajar, insya-Allah nanti kenalah, fahamlah. Dan iaitu keputusan undang-undang. Jaga iaitu tu. Perkataan iaitu tu, kena tulis tu, kena catat tu. Iaitu mana? Supaya nanti kalau kita baca balik kitab ni kat rumah, kita boleh tahu tempat rujuk dia, tempat kembali. Iaitu tu iaitu mana? Dan iaitu keputusan undang-undang, ataupun iaitu hukum syarak. Boleh kembali kat situ pun boleh. Dan iaitu hukum syarak 5 perkara. Ada 5 perkara, ada 5 keputusan, ada 5 undang-undang. Yang pertamanya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya haram, yang keempatnya makruh, yang kelimanya harus. Wajib, sunat, makruh, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Jadi kita biasa dengarlah. Biasa dengar ni perkataan wajib ni, biasalah kita dengar. Sunat pun biasa kita dengar, haram pun biasa kita dengar, makruh pun kita biasa dengar, harus pun kita biasa dengar. Makna biasa dengar, fahamnya belum tentu. Tak semestinya benda perkara yang kita biasa dengar tu kita faham. Baik, sekarang ni dia nak terangkan, nak nyatakan kepada kita apakah yang dikehendaki dengan hukum syarak yang namanya wajib. Orang panggil wajib syarak, wajib pada syarak, wajib syar'i. Bila sebut wajib syar'i, dia bukanlah wajib adat, dia bukanlah wajib aradi. Dia wajib ni ada banyak wajib ni, ada banyak wajib ni. Jadi kita kena hati-hati, kena fahamkan betul-betul supaya kita dapat membezakan wajib syarak bagaimana, wajib adat bagaimana, wajib aradi bagaimana, wajib macam mana. Tahu wajib? Tahu? Makan banyak potong kaki tu wajib.
Dan erti wajib syarak itu ialah barang yang dituntut. Makna barang tu perkara lah, sesuatu bila sebut wajib syarak ni ialah barang, yakni perkara ataupun sesuatu yang dituntut, makna yang disuruh. Yang dituntut makna yang disuruh. Bila kata yang disuruh, yang dituntut, tentulah ada tukang suruh dia, tentulah ada tukang tuntut dia, betul? Jadi sekarang ni siapa yang tuntut ni? Allah yang tuntut ni, Allah yang suruh ni. Jadi perkara yang dituntut, yakni oleh Allah, Allah tuntut, Allah suruh apa? Perbuat. Barang yang disuruh perbuat akan sebagai tuntutan, akan sebagai suruhan yang putus. Makna Allah suruh buat perkara tu, suruh tadi tu suruhan yang putus, suruhan yang muktamad. Surat menyurat tak dilayan. Tu maknanya muktamad, Allah suruh buat. Muktamad, tak kira siapa, raja, menteri, YB, Datuk, Datin, apa lagi? Orang ada pangkat, orang tak ada pangkat, lelaki, perempuan, kaya, miskin, ikutlah. Dia orang Arab, dia orang Melayu, dia orang putih, ikutlah. Jadi yang menuntut tu Allah. Allah tuntut perbuat, Allah suruh buat perkara tu sebagai suruhan, sebagai tuntutan yang putus, muktamad, tak ada tawar menawar. Tak ada tawar menawar, tak pilih bulu, maknanya tak kira siapa. Bila Allah kata wajib, kau raja, kau menteri, kau siapa, kau kena ikut, kau kena buat. Sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas mengerjakan dia. Kemudian Allah bukan suruh saja, Allah tawarkan nak bagi pahala. Pahala ni benda yang kita tak nampak lah, tapi wajib percaya. Wajib percaya. Siapa pernah jumpa pahala kat sini? Berapa puluh tahun dah kita hidup, pernah tak selisih baru kat pasar ke, kat mana ke, Telanggar baru? Siapa kau ni? Aku pahala ada. Tak pernah jumpa. Jadi pahala ni perkara gaib yang wajib kita beriman. Ni tuan-tuan ni datang ni sebab beriman dengan adanya pahala lah ni. Benda yang tak boleh dilihat dengan mata kasar, tapi boleh dilihat dengan mata hati yang bersih. Jadi Allah janji nak bagi pahala atas mengerjakan dia perkara yang wajib tadi. Dia tu, jaga dia tu. Ngaji kitab Jawi macam ni lah. Orang duduk pondok tu ngaji macam ni lah, lebih kurang. Terhege. Jadi diberi pahala atas mengerjakan dia perkara yang wajib, dan diseksa. Allah janji pula nak bagi azab, siksaan atas yang mana, atas orang yang meninggalkan, yang meninggal akan perkara yang wajib syarak tadi. Bukan sahaja Allah janji nak bagi pahala bagi mereka yang buat, Allah juga janji azab, janji siksaan bagi orang yang meninggalkan dia perkara yang wajib. Tak kisah siapa dah, dia raja, dia menteri, dia tak buat benda yang Allah wajibkan, dia dijanjikan siksaan daripada Allah. Dia orang fakir miskin, orang melarat atas dunia ni, tiba-tiba Allah suruh yang wajib, dia tak buat, dia juga dijanjikan azab. Tak pilih bulu apa. Dia cacat contohnya, tapi dia berakal, dia waras, dia mukallaf, dia tak buat apa yang Allah suruh, dia pun masuk juga dalam janji azab daripada Allah. Tak pilih bulu. Tak pilih. Dia orang paling comel sekali. Paling comel sekali dalam Melaka ni. Hidung dia lah yang paling mancung sekali, macam penyangkut baju.
hidung mancung macam penyangkut baju. Tiba-tiba dia tak buat benda yang Allah wajibkan, dia pun Allah janji nak azab juga. Tak pilih dulu siapa-siapa. Allah kalau buat, Allah janji nak bagi pahala. Itu cakap ringkasnya. Yang buat dengan betul. Yang buat dengan betul perkara wajib tadi, buat dengan betul, cukup rukunnya, cukup syaratnya, betul ikhlasnya, betul akidahnya, barulah dapat pahala. Cuma cakap ringkasnya, buat yang wajib tadi dapatlah pahala. Bukan buat saja, bukan buat main hentam, bukan buat ikut rasa-rasa kita, buat ikut ilmu. Barulah layak dapat pahala. Yang tak buat, Allah janji nak azab. Jadi di sinilah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, boleh kita katakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ini adalah merupakan suatu paksaan daripada Allah. Jangan kata dalam Islam ni tak ada paksaan. Jangan kata dalam Islam ni tak ada paksaan. Ni contoh paksa lah ni. Kenapa kita kata paksa? Sebab kita diancam, diugut dengan azab kalau tak buat. Kau tak vaksin, kau tak boleh beli bawang. Tu. Kan kena ugut tu. Maknanya kena paksa ambil juga. Kau tak vaksin, tak cukup, kau tak boleh pergi beli bawang. Macam bukan paksa ke tu? Paksa lah tu. Cuma kelok jauh sikit. Kelok sini, kelok sana. Rupa-rupa kena paksa juga. Tu contoh lah. Tak apalah kalau benda elok tak. Benda elok tak ada masalah. Dan jadi Allah janji siapa tak buat benda ni, Allah janji nak azab. Tak kira siapa. Itulah bukti dipaksa. Kita ni dipaksa sembahyang, sebab tak sembahyang Allah janji azab. Dipaksa tutup aurat, tak tutup kena azab. Dipaksa menuntut ilmu fardu ain, tak nak belajar fardu ain, diazab oleh Allah. Jangan kata tak ada paksaan, ikut ai lah. Ai nak pakai ke, ai tak nak pakai ke, ai nak tutup ke, ai tak nak tutup ke, ikut ai lah. You siapa? You siapa pula lah? You tak kenal ai ke? Maknanya kena buat, sebab benda ni Allah wajibkan. Tapi ada pula tempat Allah biarkan. Nak buat sila, tak nak buat pun tak ada masalah. Jadi bukan semua dipaksa, bukan semua dilarang. Ada juga tempat-tempat yang dibiarkan, ada tempat digalakkan pula. Tu bila kita tak belajar agama ni, tu yang pahaman kita dengan agama ni jadi jumud, jadi sempit. Nampak agama tu menyusahkan hidup dia. Padahal agama itulah yang menyenangkan hidup kalau faham. Kalau tak faham, sempit duduk dalam agama ni. Baik. Jadi orang yang meninggalkan akan dia perkara yang wajib tadi dijanjikan azab. Tapi orang mana yang meninggalkan benda wajib dijanjikan azab tadi? Dengan ketiadaan uzur. Kalau dia tinggalkan benda tu, perkara tu wajib, tiba-tiba dia tinggalkan. Dia tinggalkan tu pula dengan tak ada apa-apa keuzuran yang dibenarkan oleh Allah. Allah tak bagi keuzuran meninggalkan. Maka dijanjikan azab. Tapi kalau dia meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah kerana ada keuzuran, tidaklah diazab. Tidaklah diazab sebab dia ada uzur. Mana contoh? Mana contoh perkara yang wajib syarak? Seperti ini dia nak bagi contoh perkara yang dituntut oleh Allah sebagai tuntutan yang putus, yang muktamad tadi. Contohnya seperti apa dia? Ni botol mineral. Seperti mengenal Allah Ta'ala. Jadi mengenal Allah Ta'ala ni masuk dalam perkara yang wajib pada syarak. Makna perkara yang disuruh oleh Allah sebagai suruhan yang putus. Siapa-siapa pun wajib kenal Tuhan. Siapa-siapa pun wajib kenal
wajib kenal Tuhan, wajib kenal Allah. Siapa-siapa pun dah, tak kisahlah siapa pun. Tu. Maka dapat pahalalah atas yang mengenal Allah Ta'ala itu. Maka dapatlah pahala bagi mereka-mereka yang mengenal Allah Ta'ala. Apa maksud mengenal Allah? Dah hurai belum hari tu? Belum Belum? Belum, tak apa. Nanti tunggu episod dia sampailah tu. Cerita kat TV boleh tunggu episod sampai beratus ni. Jadi yang mengenal Allah Ta'ala itu, dan berdosalah atas yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala itu. Jadi barang siapa yang tidak mengenal Allah, berdosalah. Makna dia dijanjikan azab. Dia dijanjikan azab oleh Allah kerana apa? Meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah, iaitu mengenal Allah. Tapi kalau dia tak kenal Allah sebab ada keuzuran pada diri dia, maka tidaklah dijanjikan azab sebab dia ada uzur. Mana contoh? Dia 3 suku contohnya, tak waras. Tak berdosa lah dia. Ada keuzuran, dia tak berakal. Tak berdosa lah, tak kenal Tuhan pun. Sebab dia ada uzur. Ataupun dia tak sampai pun agama dekat tempat dia, tak pernah dengar tentang Tuhan, tak pernah dengar tentang Islam, tak pernah dengar langsung. Tak berdosa lah, dia tak kenal sebab ada uzur dia situ. Bahkan bukan sekadar berdosa orang yang tak kenal Tuhan ni, dengan tak ada uzur ni, bukan sahaja berdosa, bukan sekadar dijanjikan azab siksaan nanti di hari kiamat, bahkan tidak sah agama dia. Bahkan tidak sah agama dia tu tidak lulus, tak sah, tak lulus di sisi Allah. Maknanya di sisi Allah, agama dia, agama Islam dia tu tidak lulus. Tak lulus. Sekalipun kat pengenalan dia tulis agama Islam, sekalipun tulis macam tu, sekalipun dia pakai baju ana muslim, tapi dia tak kenal Tuhan, tak sah agama dia. Kenapa pula tak kenal Tuhan ni membawa kepada tak sah agama? Jawabnya, bila tak kenal Tuhan, dia akan jatuh kepada perkara-perkara yang menyengutukan Tuhan. Dia akan membuat benda-benda yang merosakkan akidah, yang membatalkan iman dia. Itulah sebab dia tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, lawan Tuhan, pelekeh Tuhan, pesenda Tuhan, perendah Tuhan. Faham? Sebab itulah jadi kafir. Orang yang jahil khususnya dengan akidah ni, jarak dia dengan nak jadi kafir tu, jarak orang yang jahil dengan nak jadi kafir tu sangat-sangat dekat. Nabi kata jarak dia seperti jarak mata putih dan mata hitam. Faham tak tu? Orang jahil, orang tak belajar, orang tak pandai, khususnya bab akidah ni, dia tu nak jatuh kafir tu dekat sangat. Dekat setara mana kalau orang tanya? Dekat mana? Macam jarak mata putih dengan mata hitam. Dekat ke jauh? Dia pula ulama kata macam hampir kita dengan urat di batang leher kita. Punya dekatnya dengan kafir. Maknanya tuan-tuan, silap sikit je kafir lah dia, na'udzubillah, orang jahil ni. Sebab tu bahaya jahil ni, jangan main-main. Bahaya daripada senjata lagi. Senjata tak boleh mencabut akidah kita. Pisau, parang, peluru, apa lagi? Meriam, kereta kebal, roket, apa lagi? Tak boleh rosakkan akidah kita, tuan-tuan. Tapi kejahilan, nampak tak? Boleh merosakkan akidah. Jadi kata di dalam kitab Nasihat Diniyah sana, dia kata
kita selalu duk keji, duk cela, duk kata orang kafir ni jahat, orang Yahudi ni zalim, bunuh orang Islam, rampas tanah orang Islam, rampas negara orang Islam. Buat nanya dengan orang Islam, jahat betul orang kafir yang orang panggil kafir harbi ni, jahat betul. Kita marah betul dengan orang kafir. Kalau tak marah tu ada masalah. Mana memang kena marah lah. Tapi sifat kejahilan, kebodohan yang ada dalam diri kita terhadap agama lebih jahat lagi, lebih bahaya lagi, lebih zalim lagi daripada orang kafir tadi. Tapi kita tak marah. Kita tak marah. Okey je, tak pandai agama. Tapi bila dengar orang kafir buat khianat dengan orang Islam, marah kita. Betul dah marah dah tu, betul dah, bukan kata salah, betul dah. Tapi kita tak sedar yang kebodohan diri kita tentang agama ni lebih jauh zalim lagi daripada orang kafir tadi. Kenapa? Kerana dia boleh merosakkan akidah kita sendiri. Orang kafir zalim tadi, dia tak boleh memurtadkan orang-orang Islam tu. Tengok orang Islam bahkan mati dalam Islam, dia tak boleh cabut iman dia. Ugutlah macam mana pun, bunuhlah anak bini dia, dia tetap dengan Islam, dia tetap nak mati syahid sebab dia ada agama. Tapi kita yang tak duduk dalam medan peperangan, duduk dalam kemewahan, duduk dalam keamanan, duduk dalam keselesaan, duduk dalam kekayaan, oleh kerana jahil tentang agama, jadi kafir dengan mudah-mudah ya. Jadi kafir mudah-mudah, jadi kafir. Sebab apa? Kebodohan tentang agama tadi. Duk komen Quran ikut suka hati, duk condemn Quran ikut suka hati, duk komen hukum syarak ikut suka hati. Bukan jadi kafir ke tuan-tuan? Jadi tak? Jadi. Jadi. Sebab tu dah. Bukan marah tuan-tuan ni, saja sebab takut mengantuk, terlelap gitu. Tinggi suara sikit. Benda tempat ada penegasan, kena bagi penegasan lah. Sebab tu benda bukan main-main. Habis. Tu bahaya. Bukan sahaja berdosa, boleh merosakkan agama kalau tak kenal Tuhan ni. Dah tak kenal Tuhan, dia buat Tuhan tu macam kawan-kawan dia. Dia buat Tuhan tu macam manusia biasa. Pelekeh, pesenda, permain. Bukan jadi kafir ke? Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak kenal Tuhan. Tapi kalau dikenal, bila dia betul-betul kenal, bila dia betul-betul faham, akan timbul dalam dirinya rasa takut, rasa malu, rasa bimbang. Tapi bila dah tak kenal, habislah. Mana contoh yang lain? Dan seperti sembahyang 5 waktu. Seperti sembahyang 5 waktu pun masuk dalam perkara yang wajib syarak juga. Makna yang dituntut, yang disuruh oleh Allah sebagai suruhan yang muktamad, yang putus. Tak kira siapa, masuk waktu wajib sembahyang. Dia minum arak, waktu zuhur masuk kena sembahyang zuhur. Dia berzina, dia perjudi, masuk waktu kena sembahyang. Judi itu dosa lain, sembahyang kena buat. Betul? Tapi kita ni ditipu oleh nafsu dan syaitan. Syaitan nafsu dia kata kau ni bukan orang baik nak sembahyang. Ya tak ya juga. Kita kata ya tak ya juga. Yang kata ya tak ya ni orang jahil lah. Kalau dia ada ilmu, dia tak kata begitu. Kau ni ahli maksiat, apa kau nak sembahyang pula? Orang sembahyang ni orang baik, kata dia. Syaitan tadi dia pusingnya kita, dia psikonya kita. Kita pun ya tak ya juga. Nantilah bila dah jadi baik besok barulah sembah. Dah jadi baik besok barulah nak datang rumah ngaji, nak ngaji. Dah jadi baik tak payah datang dah lah. Dah jadi baik. Yang datang ni semua yang tak baik, betul? Tuan-tuan baik tuan-tuan ni. Baik ke tak baik tuan-tuan? Perasaan tu jangan berasa baik. Ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf. Jangan pernah merasa baik. Jangan risau. Sekalipun dia baik, Allah tahu dia baik. Sekalipun dia ngaku dia orang tak baik, Allah tahu.
Tapi yang memang dia suruh ajar hati gitu, jangan rasa baik. Jadi maknanya nak buat benda wajib ni bukan untuk baik, bukan untuk orang baik dah. Buat benda yang wajib ni sebab sebagai menunaikan menunaikan hak kita sebagai hamba. Allah suruh sembahyang ni, sembahyang tak kira lah kita jahat ke apa ke, bila Allah suruh kena buat lah. Bukan alasan baik dah. Sembahyang sebab apa? Oh, sebab aku orang baik, aku kena sembahyang. Dah, sebab Allah wajibkan. Kalau alasan kita orang baik kena sembahyang, makna yang tak baik tak payah sembahyang lah. Yang tak baik tak payahlah mengaji, sebab mengaji ni untuk orang baik-baik. Betul? Tak salah. Jadi mengaji ni untuk semua, yang rambut biru, yang rambut perang, yang rambut tegak, yang rambut cacak, yang seluar pendek, yang pakai seksi, yang pakai, semua kena semua kena mengaji. Daripada mengaji itulah nanti akan mengubah diri dia yang tak faham agama kepada faham. Bila dah faham, insya-Allah akan beransur-ansur jadi baiklah. Dia akan tinggalkanlah benda-benda yang tak elok tu, asbab kefahaman dia dengan agama yang dia dah belajar. Sebab tu. Dan seperti sembahyang 5 waktu, maka dapat pahalalah atas yang tu mana orang dah. Dapat pahalalah atas yang mana atas orang yang mengerjakan sembahyang. Kalau dia sembahyang betul, dia sembahyang dengan ilmu, dia belajar tentang sembahyang, daripada A sampailah ke Z, perihal yang bersangkut paut dengan sahabat sembahyang dia belajar, maka dapatlah pahala. Dan berdosalah atas orang yang meninggalkan akan dia sembahyang dengan ketiadaan uzur. Jadi siapa-siapa pun kena sembahyang, siapa-siapa pun kena dirikan sembahyang yang betul. Maknanya dirikan sembahyang yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Sembahyang dalam keadaan kita tahu, kita gerti, kita faham apa tu sembahyang, apa yang dituntut dalam sembahyang. Mudah-mudahan sekalipun kita orang maksiat, kalau sembahyang kita tu betul, satu hari insya-Allah pasti kita akan tinggalkan kemaksiatan kita. Sebab faedah yang Allah janji daripada sembahyang tu sendiri. Tapi sembahyang tu kena sembahyang yang betul-betul lah. Dia minum arak, dia berzina, dia berjudi, apa lagi macam-macam lah. Tapi sembahyang dia betul-betul dia buat, ikut syarat rukun, ikhlasnya sempurna, imannya betul, contoh khusyuknya sempurna, pasti dia akan tinggalkan benda-benda tu. Sebab tu janji daripada Allah. Sesungguhnya sembahyang tu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Tu janji Allah. Allah tak mungkin janji. Kalau dia berzina, asbab sembahyang dia tadi betul, dia akan tinggalkan perbuatan tu. Dia akan tinggalkan. Pasti dia akan tinggalkan. Begitulah yang lain-lain. Dia mencuri. Curi azan Zuhur. Berhenti dulu azan dulu. Semayang dulu. Semayang dulu. Kang sambung balik curi. Semayang jemaah pula tu. Maknanya tu pencuri yang ngaji ya tu. Dia ngaji ya tu. Kata semayang. Dia tak semayang. Ni masuk waktu dah. Kang sambung lagi. Semayang dulu. Allah. Jadi dia semayang sungguh pula tu. Allah terima semayang dia, contoh. Lama-lama dapat berkah dia semayang. Tinggal macam tak senang kita curi ni. Saya macam tak kena curi ni. Insya-Allah. Ini kena yakin dengan apa yang Allah janji. Dan berdosalah atas yang meninggalkan akan dia dengan tiada keuzuran. Jadi kalau ada uzur, tak apalah, tak dosalah. Macam orang perempuan tu, dia ada uzur sampai masa tak boleh semayang, tak payahlah nak buat rajin-rajin semayang. Nak semayang juga, tak kira nak semayang juga, uzur pun uzur lah. Mana boleh, mana boleh, haram pula kalau semayang rajin tak bertempat. Orang lelaki ada uzur? Tak ada uzur kot. Tak ada uzur lah orang lelaki, tak ada uzur. Jadi kena semayang kok mana-mana pun. Dan sebagainya daripada perkara yang wajib dikerjakan akan dia. Jadi faham tak sekarang ni erti wajib? Makna wajib ni boleh pilih ke tak boleh pilih? Tak boleh pilih. Tapi kita yang tak faham, kita pilih. Kerja nak cari kerja yang halal. Memanglah wajib tu cari kerja yang halal. Pandai pula. Sebab apa tak nak
buat kerja haram tu, dosa dah lah. Allah suruh kita ni cari rezeki yang halal. Betul, tak salah. Tapi tu rambut asal tak tutup tu. Rambut asal tak tutup tu. Bukankah tutup tu juga wajib? Apa beza wajib menutup aurat dengan wajib mencari nafkah yang halal tadi? Apa beza? Apa bezanya? Tak ada beza. Sama lah. Allah paksa cari rezeki yang halal, Allah juga paksa menutup aurat. Dah tu tutup aurat, molek dah, betul dah. Cari nafkah yang halal, betul dah. Tak ngaji fardu ain. Mana tak pergi ngaji fardu ain? Bukankah ngaji fardu ain tu wajib? Nampak tak tu? Jadi kebanyakan kita tak faham. Tu yang saya cakap tadi. Biasa dengar perkataan wajib ni, tapi oleh kerana tak faham, kita memilih-milih buat benda yang wajib. Padahal benda wajib tak boleh pilih, kena buat. Mau tak mau, suka tak suka, seronok tak seronok, kena tunaikan sebab wajib. Dia kena cari nafkah yang halal, dia kena tutup aurat bila dia keluar pada tempat yang tertentu. Dia juga kena belajar fardu ain, macam-macam. Dia kena taat pada mak bapak dia, wajib. Dia kena taat dengan suami dia sebab wajib. Jadi wajib ni tak boleh pilih. Sebab tu dia kata membuat apa yang Allah suruh dengan sempurna. Dengan sempurna maknanya. Bukan pilih-pilih. Kita ni pilih-pilih. Cari nafkah, nak buat. Tapi mengaji tak mau. Padahal wajib. Cari nafkah pun wajib, belajar agama pun wajib. Kenapa cari nafkah je wajib, menuntut ilmunya tidak? Tak cari nafkah, hukumnya haram. Tak cari nafkah, hukumnya haram. Tak cari ilmu pun hukumnya haram juga. Jadi mudah-mudahan faham tak? Lepas ni maknanya benda wajib bukan benda pilih-pilih. Wajib kena buat semua. Wajib ni kena buat semua, tak ada pilih-pilih. Sebab ada pernah orang tanya, Ustaz, saya dah buat benda wajib, saya dah menunaikan kewajipan. Apa? Saya dah cari nafkah yang halal. Betul, memanglah betul sungguh. Tapi adakah dengan sebab awak keluar rumah cari nafkah yang halal, awak dibenarkan meninggalkan sembahyang? Bukankah sembahyang itu juga wajib? Adakah dengan alasan saya dah cari nafkah yang halal, jadi saya tak sembahyang pun tak apa? Boleh ke macam tu? Padahal cari nafkah yang halal wajib, solat pun wajib, menuntut ilmu juga wajib. Kerana awak tak boleh pilih. Awak lah yang nak kena uruskan masa awak supaya awak boleh menunaikan kewajipan ni. Ada masa awak kena adjust masa kerja awak hingga awak boleh pergi sembahyang, awak boleh pergi belajar agama. B. Kemudian dan erti sunat itu ialah barang yang dituntut perbuat akan dia barang sebagai tuntutan, sebagai suruhan, sebagai perintah yang tidak putus. Ni Allah suruh juga, tapi tak muktamad. Tak putus tu makna tak muktamad. Ada tawar menawar, ada surat-surat yang boleh dilayan. Ada pun wajib tadi, surat menyurat tak dilayan. Siapa punya sign pun tak layan. Saya nak tinggalkan sembahyang zuhur ni, raja sign ni, lulus dah. Oh tak boleh. Tak boleh. Nampak tak? Dan erti sunat itu ialah barang yang dituntut perbuat akan dia sebagai tuntutan, sebagai suruhan. Siapa yang suruh tadi? Allah. Yang tidak putus, suruh tapi tak muktamad. Boleh kita katakan sunat ni perkara yang digalakkan buat. Galakkan daripada Allah. Galakkan daripada Allah. Tak putus. Sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan dia. Allah janji, siapa yang buat amalan-amalan yang sunat ni tapi buat dengan ikhlas, buat dengan ikutlah dia punya syarat-syarat dia tu. Cara nak buat benda-benda sunat ni kena belajarlah dalam fiqh sana.
Tak fiqh itulah yang cerita pasal sembahyang duha macam mana, nak sedekah macam mana, tu. Dalam tu pula nak ajar undang-undang nak buat ibadat tu dalam ilmu fiqh tu. Ini bukan ilmu fiqh, ini ilmu tauhid. Jadi orang yang buat benda sunat ni, betul cara yang dia buat tadi tu, ikhlasnya betul, akidahnya betul, maka diberi pahala. Dapat pahala lah, dapat pahala. Bila dapat pahala ni? Nantilah, nanti. Hari akhirat, nanti hari kiamat besok. Sekarang tak dapat lagi. Tapi tulis dah. Tulis dah. Tapi tulis-tulis pun boleh padam balik. Jangan seronok sangat. Tulis-tulis pun boleh padam. Lepas ngaji ni kerang, kita ngumpat. Habis lah. Sungguh tak? Sungguh ke tidak? Kita mengaji malam tadi, tahajud, apa lagi, sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat wuduk, Quran, wirid, macam-macam. Datang rumah mengaji, mendengar pahala, melihat pahala tadi, tengok jalan dapat pahala, macam-macam, ajak kawan dapat pahala. Lepas tu kadang habis kan kita singgah kedai makan, kita duduk lepak-lepak, minum-minum sambil mengumpat, cerita maksiat orang, cerita aib orang, cerita hal orang. Hilang tak pahala? Hilang tak? Sungguh ke hilang? Sungguh tuan-tuan. Ni macam berat jawab, tak percaya je. Sungguh padam semua. Sia-sia gitu. Sebab tu kena pandai cara nak beribadat, kena pandai cara nak jaga pahala ibadat. Bukan makna hari ni kita buat, garanti kita akan dapat besok hari kiamat. Belum tentu. Kalau tak pandai jaga, tak dapat, tuan-tuan. Dapat penat lah. Mengumpat, lepas tu berdengki pula. Dengki. Nabi dah bagi tahu dah, siapa ada dengki, padam semua pahala amal ibadah. Seperti api makan kayu kering, tak tinggal apa, jadi debu. Haji, umrah, wakaf, sedekah, zakat, buat baik pada mak bapak, buat baik pada anak bini, taat pada suami, padam semua, hancur lebur semua. Nabi cakap, tuan-tuan. Bukankah kita percaya Nabi itu benar? Adakah Nabi cakap benda nak olok-olok, nak sedapkan hati? Tak, sungguh. Kalau kata padam semua. Itulah sebab hikmah Allah menjadikan kepayahan dalam nak buat ibadat ni. Payah nak dapat pahala ni, tuan-tuan. Kena belajar tu sendiri pun payah dah. Nak buat tu pula kan nak kena lawan hawa nafsu lah, inilah itulah, macam-macam. Nak menghasilkan yang nama pahala tadi. Kenapa payah sangat ni? Supaya kita hargai. Bila kita hargai, kita sayang sebab benda payah ni. Jadi tak nak benda ni hilang. Sebab nak dapatkan dia payah. Makan masa, buang tenaga. Kadang perasaan kita kena ketepikan dan macam-macam. Nak buat benda tadi asal dapat pahala. Sebab tu kena tahu apa yang kita buat ni. Supaya sayang. Bila sayang kita jaga dia betul-betul. Macam mana cara nak jaga? Jauhi daripada perbuatan yang boleh merosakkan pahala tadi. Mana? Berdengki dengan orang. Tak boleh tengok orang lain dapat nikmat, kita berangan-angan supaya hilanglah nikmat orang tu. Tak kiralah nikmat yang bangsa dunia ataupun nikmat yang bangsa akhirat. Kita tengok orang tu bahagia, harap-harap bercerai-berailah. Kita tengok orang tu berkawan, mudah-mudahan bergaduhlah. Kita tengok orang tu dapat pangkat jawatan, mudah-mudahan jatuhlah dan sebagainya. Tengok orang tu maju meniaga, mudah-mudahan bankrupt lah. Bila ada perasaan yang macam tu dalam hati kita, itulah namanya penyakit dengki yang menghapuskan segala pahala amal yang kita dah buat. Haji, berapa kali haji lah. Umrah, wakaf pula, banyak wakaf dia buat. Berdengki, padam semua, bersih semua, tak ada tinggal apa dah. Dia kata kalau dia mati dalam keadaan tak sempat taubat, bawa buku kosong lah balik. Bawa dosa lah, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena sayang pahala. Orang yang sayang pahala dia takkan mengumpat, dia takkan berdengki. Tapi orang yang tak sayang pahala, dia akan seronok berdengki, seronok mengumpat, seronok bersangka jahat, seronok mencari kelemahan kesilapan orang lain. Sebab tu kita kena belajar, tuan-tuan. Nak ibadat ni bukan asalkan buat. Dia ada pantang larang dia.
Dia ada pantang larang yang kita nak kena tahu. Kalau tak, nanti hari kiamat melopong. Mana lagi pahala buat banyak? Dulu buat. Rupa-rupanya kita tak tahu, kita dah melanggar banyak. Maknanya undang-undang tadi tu, banyak undang-undang tadi yang kita dah langgar dalam hal keadaan kita tak sedar, kita tak tahu. Sebab apa? Tak belajar dulu. Kalau belajar, insya-Allah tahu, pasti tahu. Macam ni tadi. Tapi mujulah sekarang. Kalau dalam kubur baru nak buat apa dalam kubur dah tak ada peluang dah nak fikir. Tu dah nampak tak? Nampak tak Allah sayang kita sebab Allah panggil kita belajar. Allah nak baiki kita. Sebab Allah tahu kita banyak kelemahan. Supaya kita sedar dengan kelemahan kita. Supaya kita tahu kita ni bukan baik, kita belum baik lagi. Banyak benda yang kita Allah suruh kita tak buat, yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita buat. Banyak kita buat benda-benda yang merosakkan pahala amal kita sendiri tanpa kita sedar, tanpa kita perasan, tanpa kita tahu. Kita ingat itu perasaan biasa. Itu bukan perasaan biasa, itu penyakit yang merosakkan pahala amal kita sendiri. Dah macam mana nak dapat balik? Taubat kepada Allah. Taubat sungguh-sungguh, ikut syarat rukun, Allah akan gantikan dengan pahala yang lebih baik. Kalau tak, tangan kosonglah kita. Sungguh tuan-tuan, kalau kita mati dalam keadaan macam tu, kosong, kita muflis balik akhirat. Cuma kata orang dia tu baru banyak sedekah, orang kata. Kita jangan fikir orang kata, Allah kata. Orang kata tak memberi berkah, tapi kalau Allah yang kata memberi berkah. Baik. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah bagi kita kesedaran dan Allah bagi peluang baiki. Sempat lagi tuan-tuan. Jangan kata tak sempat lagi. Tapi jangan tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Kemudian benda sunat. Barang yang dituntut perbuat akan dia sebagai tuntutan yang tak putus kira-kira, dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan dia dan tidak diseksa meninggalkan akan dia. Siapa nak tinggalkan benda sunat? Allah tak janji nak azab dia. Allah tak janji nak humban dia kalau dia tak buat benda-benda sunat. Dia tak nak sembahyang duha, dia tak nak baca Quran di luar sembahyang, dia tak nak baca wirid, dia tak nak pergi ziarah, tak dosa. Sebab tu bukan paksaan daripada Allah. Bahkan itu galakkan saja. Nak buat boleh, tak nak buat silakan. Buat dapat pahala, tak buat tidak berdosa. Bahkan tapi sekalipun tak berdosa, tak buat benda sunat-sunat ni, merugi ia akan masanya. Tapi rugi waktu. Sebab apa rugi waktu? Kerana yang sunat itu setengah daripada tawaran promosi hebat daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita tak nak buat, tak dapat, untunglah, rugilah kita. Orang lain waktu paginya diisi dengan wirid, diisi dengan zikir, diisi dengan tasbih, dengan solawat, dengan solat duha, macam-macam. Kita duduk saja. Berdosa ke? Tak berdosa. Tapi nisbah nak tilik dengan orang tu, rugilah kita. Bakul dia penuh, bakul kita kosong. Walhal masing-masing diberi bakul ni. Masing-masing diberi bakul ni. Bakul ni apa? Masa tadi tu. Masa ni dia berjalan dan dia takkan patah balik dah. Dia kalau dah terlepas tak dipanggil dah. Terlepas. Orang lain bila bakul dia lalu isi. Kita kosong. Bakul dia bila lalu duha ada, wirid ada, tasbih ada, Quran ada, sedekah ada, ngaji ada, macam-macam. Kita duduk saja. Kosong dah lah bakul kita. Rugi tak? Rugi. Bakul orang penuh, bakul kita kosong. Nak panggil balik, tak boleh dah, lepas dah, jauh dah tu, tak boleh kembali dah. Kita ada 10 juta pun tak boleh panggil lagi tu. Ni ambil 10 juta nak panggil waktu tadi. Mari sini balik waktu yang tadi. Tak boleh. 10 juta tak boleh panggil dah. Masa yang dah jauh sangat-sangat. Ialah masa yang dah terlepas. Sebab tu orang-orang dulu, alim ulama yang hebat-hebat,
yang soleh-soleh selepas daripada mereka membuat amalan yang wajib-wajib, mereka mengisi masa mereka dengan amalan yang sunat sunat. Sebab tu kita tengok dalam karangan kitab tutup guru ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah beramal ni, baca tu, wirid tu. Tujuannya nak mengisikan masa dengan ibadah. Datang pula golongan sekarang bukan ulama, fulama. Ni tak payah, ni tak perlu, ni tak wajib, Nabi tak buat, ni tak payah. Nampak tak? Fikir bodoh-bodoh sudah. Mana yang menggalakkan kita nak dekat dengan Allah, mana yang nak menjauhkan kita dengan Allah. Fikir bodoh-bodoh tak payah fikir cerdik-cerdik. Ulama dulu-dulu menggalakkan, mari buat sini, buat ni, amal ni. Paginya baca ni, petangnya baca ni, lepas sembahyang jangan bangun, baca dulu gini. Dia datang ke dia, ni tak perlu ni tak ada dalam sunnah ni tak ada dalam hadis ni bid'ah ni. Yang dia tahu bid'ah haram. Tu yang dia tahu. Kita melopong. Sebab yang cakap ni orang universiti, yang cakap ni orang hebat-hebat, kita pun hangguk kepala. Yang dah buat pun tinggal. Terpedaya dengan tadi tu. Dengan yang hebat-hebat tadi. Rupanya dia orang jahil. Dia bukan orang alim, dia orang jahil. Kalau orang alim bukan macam tu sifat dia. Tuan-tuan ulama dulu menggalakkan ibadat. Ada masa pergi berzikir, ajak orang ramai-ramai berzikir. Dia haram pergi majlis zikir. Jangan pergi majlis zikir, bid'ah. Zaman Nabi tak ada. Pergi karaoke tak apa pula jemaah. Pergi karuk jemaah tak apa pula. Itulah dia. Hati-hati tuan-tuan. Janganlah terpedaya dengan golongan-golongan ni. Memang kita kalau kita tak ada ilmu, memang kita tak nampak pahaman yang merosakkan yang dia bawa. Sebab dia juga baca Quran, dia juga baca hadis. Kita orang jahil, dengar dia baca Quran, dengar dia baca hadis. Ini bukan calang-calang orang, bukan kaling-kaling ni. Ngaji luar negara tu, overseas, seberang laut, dalam laut, selam dalam laut ngaji. Ni tutup guru ni apa? Duduk dalam hutan je, pondok di pondok karang kitab. Apa barang? Tu dah orang kita, masyarakat kita duk fikir tu. Dia tak kira lah ngaji mana pun, asalkan betul pahaman pakai lah. Pahaman tak betul, ngaji atas langit pun jangan pakai. Dia ngaji universiti dia atas langit, tapi pahaman dia salah, ajaran dia salah, jangan pakailah. Ni orang ni ngaji lang kampung ni, tapi agama yang disampaikan betul, benar, pakailah wala dalam kampung pun. Ni kita jenis, itulah sebab dalam hati kita ni suka jadi berpangkat-pangkat ni. Itulah mempelekehkan orang yang tak ada sijil, mempelekeh. Tu Allah balakan atas diri kita, dapat ilmu daripada orang yang tak ada berkah. Bala daripada Allah turun ke atas diri kita kerana kita ni jenis orang memilih-milih tok guru yang jenis belajar dalam negara ni, jenis pondok ni kita pelekeh, sijil tak layak, sijil tak diiktiraf, kita tak pandang, kita pandang yang ngaji-ngaji luar, pelekehkan orang-orang soleh. Allah balakan kita dapat mengaji dengan tok guru yang sesat, lagi menyesatkan kita. Faham tuan-tuan? Jadi tak kira, maksudnya saya nak sampai kat sini, tak kira lah mana dia mengaji, mana dia belajar, jauh ke dekat ke, lama ke kejap ke, asalkan agama pahaman yang dia bawa tu betul, terimalah, belajarlah. Tapi kalau pahaman yang dia bawa tadi, sekalipun contoh dia tu guru pondok contoh, tapi pahaman yang dia bawa tadi sesat, menyesatkan, tinggalkan dia. Jangan kata sayanglah, lama dah ngaji dengan dia ni, sayang nak tinggalkan. Sayang ikutmu lah dah sayang. Sebab tu geng-geng ni dia pandai, dia tarik dulu orang supaya rapat dengan dia, suka dengan dia, sayang dengan dia. Nanti dia selit sikit-sikit, kita tak perasan tadi tu, jarum-jarum yang dia dah cucuk tadi kita tak perasan. Lepas tu bila dah nyata kesilapan, kesalahan dia, apabila diterangkan oleh orang lain, kita rasa
sayang lah, lama dah ngaji dengan dia. Nampak tak dia jadi macam tu? Nak tinggal sayang lah. Sebab dah lama ngaji dah. Dia tak kira lah lama mengaji tak lama mengaji. Kalau lama mengaji benda betul tak apa. Kalau lama mengaji benda salah kena tinggalkan tuan-tuan. Jadi nampak ini cerita belajar ni tuan-tuan. Dalam belajar tu pun sendiri banyak kebinasaan dia kalau tak betul pilih, kalau tak pandai. Yang tak belajar dah memang tolak awal-awal dah. Ni yang cerita yang mengaji ni cerita yang pergi mengaji, yang pergi belajar agama. Pun situ pun banyak yang rosak. Sebab tu kata Imam Ghazali, dah orang dalam belajar ni banyak yang tergelincir, banyak yang terjatuh, banyak yang macam-macam. Dalam belajar tu sendiri, belum cerita beramal lagi. Beramal ni kemudian daripada belajar kan. Dalam belajar tu sendiri banyak yang jahanam dah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Anak cucu cicit kita, keturunan kita daripada pahaman yang sesat lagi menyesatkan. Allahumma amin. Baik, bahkan merugikan ia akan masanya, kerana yang sunat itu daripada tawaran Allah Ta'ala, maka yang menolak tawaran itu adalah ia sangat rugi. Contohnya mana? Seperti semayang sunat rawatib. Kita tak nak buat sembahyang qabliyah ba'diyah ataupun sembahyang sunat yang lain, kita tak nak buat, tidak berdosa tapi rugi. Dan sembahyang sunat tahajud, contohnya orang lain malamnya terisi dengan pahala sunat tahajud, kita tak ada pahala apa-apa, contoh, rugilah. Berdosa ke? Tak berdosa. Tapi bagi diri kita yang ada qada sembahyang, afdal qada sembahyang daripada buat tahajud. Tahajud tu sunat, qada tu wajib. Bangun tengah malam tu qada sembahyang, lagi besar pahala dia. Lagi besar pahala dia tuan-tuan daripada tahajud. Nisbah kepada kita orang yang ada hutang dengan Tuhan. Orang yang tak ada hutang, afdal dia buat tahajud. Orang yang ada hutang macam kita ni, Zuhur dulu banyak tak semayang, asar dulu banyak tak semayang, semayang pun tak apa-apa asalkan buat je qada semayang. Tu lebih utama, lagi besar pahala daripada semayang sunat tahajud ni. Benda wajib lagi besar daripada benda sunat. Benda sunat tak boleh potong pahala wajib tuan-tuan. Tak boleh potong. Sekarang ni ada orang semayang 1000 rakaat sekarang ni. Dia buat semayang sunat 1000 rakaat. Tuan-tuan sedang belajar ilmu yang wajib. Mana besar pahala? Besar pahala ngaji yang wajib ni, walaupun setengah jam. Nampak? Kemudian katanya musannif, tapi nak buat sunat jugalah. Boleh. Buat yang wajib dululah. Qada dulu. Buat nak sunat pun. Boleh. Jangan jemu lah. Jangan puas. Maknanya supaya dia tak jemu. Qada dulu, dah buat sembahyang qada yang wajib-wajib tu, baru buat sembahyang sunat. Tak apa, ni buat sembahyang sunat je, qada tak buat, tak boleh. Kemudian bahkan merugikan ia. Yang maka orang yang menolak tawaran itu adalah ia sangat rugi seperti sembahyang sunat rawatib dan sembahyang sunat tahajud dan umpamanya. Banyak lagi lah benda-benda sunat daripada segala perkara-perkara yang sunat-sunat. Macam mana nak tahu ni? Cerita yang sunat-sunat wajib ni belajar dalam bekah sana. Banyaklah akan jumpa nanti sekarang apa yang sunat, apa yang wajib. Maka dapat pahala atas yang mengerjakan sunat-sunat yang tersebut dan tidak diseksa atas yang meninggalkan akan dia. Hanya besarlah rugi masanya dengan meninggal itu. Maknanya dengan meninggalkan perbuatan yang sunat. Dan erti haram. Haram tu apa pula? Haram. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus. Sekarang ni haram Allah suruh tinggal, bukan suruh buat. Sekarang ni suruh tinggal pula. Tadi wajib dan sunat tadi tu suruh buat. Yang wajib tadi paksa buat, yang sunat tadi digalakkan buat. Yang haram ni disuruh tinggal. Suruh tinggalkan. Mana Allah suruh tinggalkan? Barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus. Makna Allah suruh kita tinggalkan sebagai perintah yang muktamad. Semua kena tinggalkan. Maknanya benda ni, perkara-perkara yang kata haram ni dilarang oleh Allah di atas setiap hamba-hambanya. Tak kira Nabi, tak kira Rasul, tak kira Nabi, tak kira Rasul, tak kira wali, tak kira siapa. Makna bila benda tu Allah hukumkan haram, makna haram atas semua. Haram atas semua. Tak kira siapa-siapa. Tak kira siapa-siapa. Tak pilih bulu. Dia orang alim, dia mengaji, dia tak mengaji, dia baru mengaji, dia dah lama mengaji. Kalau kata haram, haram atas semua. Haram atas semua lah. Tak boleh kata saya ulama, saya banyak hafal Quran, saya banyak hafal hadis, tapi benda ni bolehlah saya buat sebab saya banyak ilmu. Dah, bila Allah haramkan, haram lah. Saya ni, saya selawat satu hari 1,000,000 kali. Jadi boleh saya nak minum arak, tak apa dah sebab saya ni orang yang banyak selawat. Dah. Tak
Tak boleh. Haram tetap haram. Salah tetap salah. Tak siapa pun. Dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus sekira-kira dijanjikan apa ni? Dengan seksa atau yang mengerjakan akan dia. Allah janji nak memberi azab seksaan bagi orang yang buat benda yang Allah haramkan ni. Tak kira siapa dah. Saya mengaji. Saya buat benda haram, tetap Allah janjikan seksa atas diri saya. Tak pilih bulu. Meninggalkan benda yang wajib itu hukumnya haram lah. Tinggalkan benda wajib hukumnya haram. Allah suruh semayang, kita tinggalkan semayang, haram nak? Haram lah. Allah kata Allah suruh tutup aurat, kita dedah aurat, makna kita dah meninggalkan kewajipan. Mana kewajipan kita? Menutup aurat tadi. Tiba-tiba kita tinggalkan tutup aurat, kita dedah aurat. Haram tak? Haram lah. Haram dedah aurat, haram berjudi, haram mengumpat, haram berzina. Sama tak? Sama. Haram makan anjing babi, sama tak? Sama tak? Sama ke beza? Haram makan anjing babi lain, haram mengumpat lain. Macam tu? Tak? Sama ke tak? Sama. Dah kenapa kita tak sanggup makan anjing babi? Kenapa kita tak sanggup makan anjing babi? Sebab jijik ke sebab haram? Sebab haram. Sebab haram. Dah kenapa kita tak tinggalkan mengumpat? Mengapa kita tak tinggalkan mengumpat? Bukankah dia sama haram? Lumrah? Bukan masalah ni. Masya Allah. Sebab tu kena faham tadi tu. Bila kata haram, dia sama martabat lah. Anjing babi haram dimakan, mengumpat haram, sama adik-beradik, sepupu sepapat no. Bukan kata anjing babi dalam neraka, ngumpat duduk tebing je, tebing. Orang ngumpat ni duduk tebing neraka, tak duduk dalam. Yang duduk dalam ni maka minum arak, berzina, berjudi, tu dalam. Ngumpat, dengki, sangka jahat, intai-intai salah orang, ni tepi-tepi, kena suam-suam api je, macam tu. Macam tu ke? Tak, semua terjun kat dalam tu sama. Sungguh? Bukan cakap lawak-lawak. Sungguh, semua terjun dalam tu sebab haram. Sebab tu kena faham haram. Makna jangan kata haram sebab anjing babi tu, haram ni jijik sebab haram tu. Kalau kata tinggal sebab jijik, makna kita tak jijik dah dengan perbuatan mengumpat tu. Padahal kita disuruh jijik juga dengan mengumpat tu, sebab mengumpat ni kotor. Kotor pada Allah. Walaupun puji orang tu, Ustaz. Walaupun kita puji orang yang kita tak dengar. Maksud saya, walaupun kita puji orang tu tak ada. Puji tak ada masalah. Keji. Ni cerita mengumpat. Apa maksud mengumpat? Ceritakan keaiban orang. Sekalipun orang tu memang buat aib tu, memang dia buat, memang dosa dia pun, memang dia buat. Tapi kita ceritakan. Seandainya dia dengar, dia tak suka cerita kita tu pasal dosa dia tu. Memang dia buat pun benda tu. Tapi kita cerita semata-mata nak mewar-warkan, semata-mata nak memaklumkan pada orang lain tentang dosa dia. Itu nama mengumpat. Maka tetap dosa lah. Kalau cerita kebaikan, cerita kebaikan tak apa. walaupun orang ada baik, ada Cerita kebaikan tak apa. Yang tak boleh ni cerita kejahatan orang. Nak cerita baik dia. Kau nak tahu tak? Ada cerita hot ni. Mai. Kawan gitu tu tiap-tiap malam 5 juzuk Quran duk baca. Kita ada baca tak? Macam tu. Macam tu cerita baik tak apa. Ni yang kita cerita buruk dia. Maknanya kalau cerita buruk dia dah tentulah dia tak suka dengar. Kan takrif mengumpat ni, kita ceritakan keaiban dia yang mana kalau dia dengar, dia tak suka. Maka mengumpatlah. Tapi kita pandai, kita kelok sikit. Ni kau nak tahu tak? Ni bukan nak mengumpat ni. Kau nak tahu tak? Jiran sebelah kita tu, wai laki dia tu. Bukan ngumpat ni. Ni bukan ngumpat saja, nak ceritalah. Mengumpatlah tu. Dok pusing. Ingat Allah tak tahu ke kita pusing-pusing? Ngumpatlah tu.
Oh, bila kita, maksudnya kalau ada muqaddimah dia macam tu, dia tak jadi ngumpat ke? Muqaddimah dia tak, ni nak bagi tahu, ni bukan ngumpat ni. Awal-awal dia dah cover dulu. Dia tahu tu ngumpat sebenarnya. Tapi nak menghalalkan tadi, dia cover dulu, ini bukan nak ngumpat ni. Padahal yang dia ceritakan Allahumma salli ala Muhammad. Sama je haram, keji, jijik juga, makan macam makan anjing babi juga sama. Benda haram. Dengki dengan orang haram, sama lah. Tak ada kata haram yang ni tak keji, haram yang ni keji. Tak sama. Yang haram tu semua semua keji. Yang dikatakan dapat pahala tu macam mana? Haram, kita tak buat yang haram tu dapat pahala kan? Adakah ketika masa kita berpeluang melakukan tu kita tak buat? Ya. Contoh sekarang ni orang tawarkan agak depan mata kita. Kita pun menolaknya kerana Allah. Maka ketika itu kita dah meninggalkan benda yang haram tadi kerana Allah, maka diberi pahala. Tapi kalau kita setakat kita tak minum arak, kemudian tak ada tawaran yang datang gitu, adakah kita dapat pahala ke? Tak ada dah lah. Tak ada. Itu bukan nama meninggalkan. Makna bila tawaran menolak benda haram, time nak ngumpat, tak nak, takut, tak nak ngumpat kerana dapat pahala lah. Dapat pahala. Macam mana? Kita dah cakap dosa jangan ngumpat. Lepas tu dia cakap tak, dengarlah. Sumbatkan mulut dia. Larilah yang duduk situ. Lari. Ataupun tegur, tak yang ngumpat. Tak yang ngumpat. Ataupun buat halo, ya bang. Jap. Minta maaf ya, ada laki panggil. Yang pada muka dia. Jadi tak jadilah dia ngumpat. Ataupun tegur dia terang-terang, tak yalah cerita orang kita pun banyak dosa lah. Cerita baik dia. Aku nak dengar pasal dia, tapi aku nak dengar kebaikan dia, aku tak nak cerita kejahatan dia. Tu habis. Jadi haram barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus sekira-kira dijanjikan dengan seksa atas yang mengerjakan dia, dan diberi pahala atas yang meninggalkan dia dengan ikhlas. Barang siapa yang meninggalkan, makna dia tak nak buat benda yang haram tadi, ditinggalkan, padahal dia boleh nak buat tapi dia tak nak, sebab dia ikhlas nak menjunjung perintah Allah. Mana contohnya seperti berzina. Dia menolak perzinaan, padahal dia berpeluang, dia boleh nak berzina bila-bila masa saja, orang tak nampak, orang tak tahu, tapi dia tak mahu sebab ikhlas, takut dia kepada Allah, maka dapatlah pahala dia. Tapi kalau dia meninggalkan kerana terpaksa, tidak diberi pahala. Gigi tempat zina tutup pula malam tu, raya Cina. Tutup pula. Jadi dia tinggal tak zina malam tu? Tinggal, tapi bukan ikhlas dia, terpaksalah dah kedai tutup. Ataupun dah naik harga, toket bapak ayam tak boleh tawar pula, hutang pun tak boleh. Tak boleh, harga sudah naik mak. Alah besok bayarlah, tak boleh. Dia balik sedih, dia balik. Duit ngam-ngam bawa, duit ngam-ngam. Dia tinggal tak zina malam tu? Tinggal, dapat pahala tak? Tak dapat pahala, sebab dia terpaksa tinggal. Ni tak dalam keadaan dia kuasa nak buat, tapi dia tak mau sebab dia takut pada Allah. Tu dah diberi pahala. Boleh kalau nak ngumpat boleh, tapi dia tak nak sebab dia takut pada Allah, takut pahala dia hilang. Allah bagi pahala dia. Sebab tinggal ngumpat, sebab apa? Kawan tak ada dah. Kawan dandan balik dah. Dandan kata laki dia telefon lah apa dah. Dah tak dapat kita nak cerita hot ni. Dah tak dapat ngumpat hari tu. Dosa tak? Tak dosa dah sebab tak ngumpat. Pahala dapat? Tak dapat. Sebab terpaksa tinggal dah. Tak ada geng. Jadi kalau kita duduk dalam grup yang suka ngumpat tu, grup WhatsApp ngumpat tu, left group. Ataupun kita duduk dalam tu bagi nasihat selalu, bagi nasihat. Boleh duduk dalam tu tapi bagi nasihat. Jangan kita tukang baca diam-diam. Ada jenis macam tu. Ada yang jenis macam dia diam, dia tukang baca je. Tahu.
Baru tahu. Dia jenis ada macam tu. Bagi salam, salam pun tak jawab. Tapi baca, ini rupanya. Dia ada juga jenis macam tu. Macam-macam ada. Seperti berzina dan minum makan minuman yang memabukkan dan memakan akan makanan yang diharamkan dan ditegahkan seperti arak. Jadi dia tak minum arak kerana Allah, bukan sebab harga dah naik, ataupun bukan dengan sebab kedai ditutup. Jadi semata-mata tinggal kerana Allah. Darah, makan darah haram, minum darah. Dia kata, kalau nak berani, kalau nak masuk persatuan ni, kena minum darah ni, kambing hitam. Baru akan jadi berani. Ataupun cekik darah. Cekik darah pun haram. Cekik darah haram lah, cekik darah naik orang. Dan ganja dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diharamkan. Banyaklah benda yang Allah haramkan tu. Dalam fiqah sana lagi panjang cerita lah pasal halal haram ni. Maka berdosalah. Ini jenis-jenis makan minum ni. Perbuatan yang haram tadilah mengumpat, berdengki, riak, ujub, takabur. Itu semua haram. Cari kelemahan orang, cari kesalahan orang, cari aib orang, tu semua haram. Ini jenis haram yang zahir. Tu jenis haram yang tak nampak. Haram yang bangsa tak nampak. Penyakit hati yang haram, penyakit hati. Riak haram. Riak tu haram. Ujub tu haram. Dengki tu haram. Takabur tu haram. Bukan tu tak apa. Haram lah. Sebab tu Allah larang. Jangan berdengki. Jangan mengintai-intai aib orang. Kita ni kalau boleh nak intai-intai. Dinding ni, papan ni putihnya banyak, tapi kita cari mana bintik hitam. Mana bintik hitam. Selagi boleh cari. Padahal tengok je lah yang putih banyak-banyak ni. Tapi perangai kita ni, huduhnya, buruknya, busuknya hati kita ni, nak cari juga mana bintik hitam. Mesti ada bintik hitam ni. Kita pun cari sampai jumpa. Faham tak tu? Apa yang saya nak sampaikan tu? Kebaikan yang ada pada orang tu banyak, tapi kita tak nak tengok. Kita usaha nak cari mana salah dia, mana dosa dia. Tu passion kita. Tu passion kita. Sebab hati kita tak elok. Barang luar je nampak elok, cover set je elok. Tapi barang dalam busuk. Barang dalam busuk. Luar comel dah, wangi dah, mandi minyak wangi, pakai lawa-lawa, tapi hati bukan main huduh, bukan main kotor lagi. Na'udzubillah. Jadi biar padanlah zahir dengan batin. Sebab kita ni diperintah oleh Allah bersih zahir, bersih batin. Elok zahir, elok batin. Jangan zahirnya nampak elok tapi batinnya busuk. Sebab kita tak boleh sorok daripada Allah. Tak boleh sorok daripada Allah. Tak boleh sorok daripada Allah. Ya'lamu ma fi sudur. Allah tahu barang dalam. Saya pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Allah tetap tahu busuk hati saya. Sekalipun saya minum minyak wangi, sekalipun saya pakai, saya tak boleh sorok busuk dosa saya dengan Allah. Jadi maknanya dua-dua kita nak kena jaga. Dua-dua nak kena bersih, dua-dua nak kena wangi. Dia kena seiring. Zahir dan batin ni kena seiring. Jangan zahirnya ke kanan, batinnya ke kiri. Zahirnya kanan dah, nampak dah semayang, puasa, tutup aurat gini. Ke kanan dah. Tapi dalam ni, yang dalam ni ke kiri pula dah. Hasad, dengki, ujub, riak, sombong, sangka jahat, pendendam. Ni kanan dah. Jadi tak boleh pergi dah. Satu tarik sana, satu tarik sini, tak pergi mana dah. Kena dua-dua ke kanan. Kalau dua-dua ke kiri lagi berat. Mudah-mudahan insya-Allah, jangan putus asa. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan sentiasa nak tolong orang-orang yang bersungguh ke dia. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang bersungguh kepada kami, kata Allah. Siapa yang bersungguh, fahamlah bersungguh tu. Makna bukan buat sikit-sikit, bukan sambil-sambil. Tak, bersungguh. Jadi Allah Ta'ala kata, barang siapa yang bersungguh kepada kami, isyarat kepada usaha dulu. Siapa yang bersungguh kepada kami,
Allah janji, nescaya kami akan tunjukkan jalan-jalan dia. Allah akan bukakan jalan-jalan dia. Tapi syarat kena usaha bersungguh dulu. Kemudian baru Allah bukakan jalan-jalan. Bila dah Allah bukakan, mudahlah. Bila Allah dah bukakan, mudahlah. Yang payah ni kalau Allah tutup. Tapi kena bersungguhlah. Jangan putus asa. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, luas rahmat Allah. Sebesar mana dosa kita pun, kalau sungguh kita ikhlas, cukup syarat rukun kita taubat, azam yang betul, penyesalan yang betul, Allah cuci macam bayi yang baru dilahirkan, tak ada tinggal apa dosa pun. Itulah Allah Maha Pengasih Penyayang. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak mendapat kelebihan daripada Allah. Nak bandingkan umat dulu-dulu. Umat dulu-dulu nak bersihkan dosa, nak taubat kena bunuh diri. Kena bunuh diri baru Allah ampunkan dosa dia. Kita tak payah bunuh diri. Cukup dengan hati tadi ada syarat-syarat dia, Allah ampunkan dosa kita. Tapi belajarlah taubat tu macam mana belajar. Sama-samalah, saya pun belajar juga. Sama-sama belajarlah. Sama-sama kita belajar, mudah-mudahan sama-sama. Ta'awanu, tolong menolong, mengingatkan, bagi semangat dan macam-macam. Kita lemah. Sebab itulah berkah jamaah, kena berjamaah ni ada berkah. Kita jadi seronok nak beribadah, jadi bersemangat, tompang semangat kawan-kawan, tompang nasihat kawan-kawan, macam tu. Kemudian mana lagi, darah, ganja dan sebagainya, maka berdosalah dan diseksalah orang yang mengerjakan yang tersebut dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas, kerana perkara-perkara yang tersebut itu ditegah putus oleh Allah. Dan hari ni tak ada kelas tambahan. Dan erti makruh itu makruh. Dan erti makruh tu apa pula? Makruh kita habiskan 5 sampai hari kita berhenti. Sebab minggu depan tak tahu lagi ada kelas ke tidak. Hari Rabu minggu depan tak tahu lagi ada kuliah ke tidak. Tu yakin dah ada kelas. Siapa yakin minggu depan ada kelas? Mana pula yakin benda akan datang tu mauhum, benda yang tak pas. Saya bukan cakap cuti, jangan salah faham. Lama kau cuti. Bila pula kita cakap cuti? Kita kata tak pasti. Ni pantang dengar tak pasti, ni cuti lah ni dah. Dan erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak putus. Tadi haram Allah suruh tinggal sama sekali. Tawar melawar tak dilayan, surat menurat tak dilayan. Semua kena tinggalkan benda haram. Tak kira siapa dia, apa pangkat dia, apa darjat dia, semua kena tinggal. Tu haram. Yang ni Allah suruh tinggal juga, tapi ada kelonggaran. Ni tak putus, ni tak muktamad. Benda makruh. Kalau orang yang iman tebal-tebal, dia tinggal benda makruh ni. Sebab tu orang tu kalau boleh tinggal benda makruh ni, hebat lah dia. Dia memang hebat lah. Mana iman dia hebat lah tu, tebal lah tu. Benda makruh, makna ada kelonggaran lagi, tapi dia tak nak buat. Hebat lah tu. Kalau haram tinggal, semua kena tinggal haram. Semua kena tinggal benda haram, tak ada apa-apa lah pun. Makna memang semua kena tinggal. Ni benda ni dibiarkan lagi, makna ada kelonggaran lagi. Suruh tinggal juga, tapi tak ketat mana. Tak muktamad. Tiba-tiba dia tinggalkan juga benda tu. Tu menunjukkan dia hebat lah. Samalah orang yang banyak buat amal sunat. Allah tak paksa dia solat, tapi dia bersungguh tak nak tinggalkan benda sunat ni. Situlah hebat dia, ibadah dia. Kalau setakat semayang subuh, semayang zuhur, asar, tak ada hebat mana pun. Sebab tu semua kena malah-malah pun kena semayang, sambil merungut pun kena semayang juga kita pun. Zuhur wajib. Tak hebat pun. Yang hebat dia buat benda sunat. Tu hebat orang buat benda sunat. Tiba buat benda sunat wajib tinggal pula yang wajib. Buat sunat banyak dah, rupa yang wajib pun banyak juga tak buat. Taknya jadi. Maknanya yang wajib tak tinggal dah ni, banyak pula buat benda sunat. Tu yang dimaksudkan. Yang wajib tak tinggal dah, semua buat dah yang wajib-wajib. Kemudian dia buat pula, tambah lagi dengan yang sunat-sunat. Allah tak suruh pun, Allah tak paksa, tapi dia beratkan diri dia buat. Tu kata hebat.
Kemudian makruh, barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak putus sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia benda makruh. Siapa yang buat benda makruh tidak berdosa. Bila kata tak dosa, tak dijanjikan azab lah. Sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia dan diberi pahala. Oh, ada tawaran pahala pula. Diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia benda makruh dengan ikhlas. Siapa tinggalkan benda makruh, tak nak buat benda-benda makruh ni, diberi pahala oleh Allah. Sama macam meninggalkan yang haram tadi. Jadi Allah nak pujuk, nak galakkan tinggal, Allah bagi pahala. Siapa tinggal kerana Allah, dapat pahala benda makruh ni. Tapi kalau dia buat, dosa ke? Tak. Tak dosa kalau buat benda makruh. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala. Seperti mana benda makruh? Seperti makan sambil berjalan. Makna sambil berjalan sambil makan maksudnya. Jalan kaki, duk bangun tu, berdiri berjalan ke sana kemari, duk makan sambil berjalan. Makruh perbuatan tu. Sambil makan aiskrim jalan. Tu. Makruh tak dosa, makruh. Kita kawan-kawan kita bangun berjalan, kita duduk kat kursi duduk makan. Sebab apa main lah berjalan? Oh tak nak makruh. Duduk makan. Baru dapat pahala. Macam tu. Makan sambil berjalan. Kalau makan di dalam kenderaan yang berjalan boleh. Makan pergi ke Kelantan gimana, tahan perut, makanlah mak. Mak ngaji dah makruh berjalan makan. Dalam kereta taknya makan. Kering-kering tekat, tak makan lapor. Makanlah dah dalam kereta yang berjalan, kita duduk dalam tu. Jalan kat terbang ke, jalan kereta api ke, makanlah. Ni kita sambil berjalan tu kita makan nasi sambil berjalan, makan, makruh. Kemudian lagi kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri makruh. Tapi kalau kencing sambil berdiri ini mengotorkan tubuh badan kita, sengaja mengotorkan, hukumnya haram. Kalau kita sengaja mengotorkan badan kita dengan najis, hukumnya haram. Saja dikencing kat kaki dia, saja contohlah, saja dikencing kat kaki dia, haram hukum perbuatan tu. Jadi kencing sambil berdiri, hukumnya makruh. Kencing sambil berlari, kencing sambil berlari ni tengok keadaan lah. Ada kalanya haram, tak ada apa-apa sebab sambil dia kencing, sambil dia berlari, habis tubuh badan dia, habis pakaian dia kena kencing, jadi haram. Tapi ada kalanya kencing sambil berlari ni jadi wajib. Kena berlari sambil terkencing, kalau tak berdosa kalau tak lari. Contohnya kita berhenti tepi-tepi highway hutan mana, kita tak boleh nak tahan nak qada hajat dah, kita pun qada hajat lah. Sambil qada hajat dengar susah kat belakang, tengok kat belakang beruang tengah garuk pipi dia. Tengah kencing beruang garuk pipi dia, garuk. Kita macam makruh. Wajib lari tu, sambil terkencing tu wajib lari, dapat pahala kerana menyelamatkan nyawa. Lama kan makruh. Kita baru nak belajar tinggalkan benda makruh pula. Apa baru belajar azam nak tinggal benda makruh, tiba berlaku pula macam tu, makruh. Kena larilah, wajib lari, kalau tak lari berdosa. Sebab kita menyerahkan diri kita kepada kebinasaan tu. Kena makan duit beruang nanti sekarang. Lagi. Tak apalah, tak haram, dapat pahala tu lagi. Dan memakan akan makanan yang berbau yang keji. Mana makanan ni kalau makan mulut kita jadi tak elok bau dia. Makna bau keji ni bau tak elok lah. Orang tak senang bau. Kita pun tak senang.
Kita nak sedang dengan bau mulut kita tu. Seperti mana memakan bawang putih. Mana bawang putih yang belum dimasak tu lah. Kalau dah masak dah tak ada bau lah. Yang sebab ada orang passion dia gatah tu, dia gatah bawang putih tu. Dia kata ubat kebal ke apa tak tahulah. Dia makan bawang putih. Dia makan macam makan kacang tu. Busuklah mulut dia. Lepas tu pergi sembahyang jemaah pula. Lepas sembahyang jemaah baca berangin pula tu. Habis semua hentam, yang sunat yang tak sunat, yang rukun qauli tak qauli, semua baca berangin. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Allahu Akbar. Berangin bau. Dah lah busuk mulut. Ganggu orang. Pahala semayang pula tak sah. Semayang tak sah dah. Dah rukun qauli, bacaan-bacaan tu tadi baca dengan berangin, mana nak sah bacaan. Wajib dengar suara. Wajib dengar suara rukun-rukun qauli khususnya. Ni berangin. Allahu Akbar. Betul tak makhraj dia tuan-tuan? Kan tuan-tuan sini ada ngaji tajwid. Nak tanya, saya baca ni rukun qauli ni, saya baca macam tu, betul tak makhraj dia? Allahu Akbar. Betul? Dah kalau tak betul, sah tak bacaan? Sah tak takbiratul ihram? Sah tak semayang? Tak sah. Jadi jangan baca berangin. Tak sah semayang. Cik oi. Tak sah semayang cik oi baca berangin. Itulah rasa-rasa ingatkan sah. Ingatkan. Sebab tu jangan main ingatkan. Main rasa-rasa boleh. Ingatkan boleh. Belajar. Tak sah tuan-tuan semayang. Tak sah. Wajib baca, dengar telinga kita. Allahu Akbar. Dengar suara, bukan angin, suara. Kecuali sakit tekak, batuk-batuk tak keluar suara. Tu tak apalah, uzur. Tegan macam mana pun tak keluar bunyi suara dah. Macam tu je. Ni dah ada suara, tapi bila takbir Allah. Mula-mula lagi tak sah semayang dah. Dan sebagainya. Siapa mengajar Muniatul Musalli? Ustaz apa? Ustaz Nizam dah tak ada Online. Saya tanya Ustaz Nizam. Boleh tak berangin baca Ustaz? Berangin. Dah tu ganggu orang sebelah pula tu, mulut kita. Orang punya sebelah punya Fatihah jadi lupa. Jadi lupa. Ni kata apa bau bukan main busuk. Apa dia makan ni orang sebelah ni? Kita tadi bau bismillah dah waladdallin amin. Berapa banyak ayat hilang lah. Terganggu, tak khusyuk semayang. Dan sebagainya daripada perkara yang makruh, maka dapat pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas dan tidak diseksa atas yang mengerjakan dia benda makruh, bahkan merugikan akan dia, kerana yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala atas yang mengerjakan akan dia benda makruh. Jadi orang yang hebat-hebat, yang tebal-tebal imannya, dia tinggalkan benda makruh ni, dia tak nak buat kerana Allah Ta'ala, dia nak menuntut yang lebih baik. Dan yang terakhir harus. Dan erti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar dan dihelak. Kalau makna bahasa cakap bahasa itu dihelak, maknanya barang yang dibiar dan dihelak. Maksud dihelak ni dibiarkanlah, dibebaskan maksudnya. Bukan dihelak mana helak tarik. Bukan ngelak, bukan mengelak. Dikecek Kelantan dia tu. Dihelok. Lok gilah. Ikut mu lah. Mu nak buat kau. Mu tak say buat kau, ikut mu lah. Lok gilah. Tu. Pehe tak? Pehe kau melakuk. Makna dihelak ni makna dibiarkanlah, dibebaskan. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Tu maksud dihelak. Akan dia. Jadi benda harus, bila sebut harus, perkara yang dibiarkan. Biarkanlah. Nak buat, biarkan nak buat. Dia tak nak buat. Biar. Dia tak nak buat pun tak apa. Dia nak buat, biar. Dihelak, dibiar. Dengan tidak berdosa dan tidak dijanjikan seksa dan tidak dijanjikan dengan pahala atas yang mengerjakan akan dia benda harus. Mana benda harus ni kalau buat tak dapat apa pun, pahala pun tak dapat, berdosa pun tidak. Faham tak ni? Kan yang sebelum-sebelum ni kita dah belajar wajib, sunat, makruh tadi.
Haram tadi kan semua ada ancaman dosa, dapat pahala dan sebagainya. Ni harus ni tak ada dosa, tak ada pahala. Tak ada apa-apa pun ancaman, tak dijanjikan syurga. Tak dijanjikan dosa, tak dijanjikan azab, tak dijanjikan nikmat, dibiarkan semata-mata benda harus. Atau yang bahkan diberi pilih, bahkan diberi pilih antara nak buat dan tinggal itu. Diberi pilih, nak buat silakan, nak tinggal pun silakan. Mana contoh? Seperti berjalan. Seperti berjalan, tahu berjalan? Sini semua tahu berjalan? Ada yang tak tahu berjalan ke sini? Semua tahu berjalan ni, sampai ni. Berjalan ke orang dukung ke apa tadi? Berjalan tu lah. Berjalan. Tahu tahu. Berjalan tu. Tidur tahu tidur? Tidur apa tak tahu pula, tadi tidur lah tadi. Sambil-sambil tadi tidur lah tadi. Tidur, perbuatan tidur, berjalan, makan, minum dan sebagainya daripada perkara-perkara yang harus. Berjalan harus, makan harus, minum harus, tidur harus. Semuanya harus. Tak berdosa pun makan. Tak apa tu, kalau makan dapat pahala ke? Tak dapat. Tidur. Berdosa ke tidur? Tak berdosa. Dapat pahala? Tak dapat. Nak tidur boleh? Tidurlah. Tak nak, ikut kau lah, tak nak tidur. Dibiarkan maksudnya. Tetapi jaga sini jaga ni. Ini tempat mahal ni, tapi ni jaga. Tetapi dikatakan harus tersebut itu, tak ada janjian dosa pahala tadi, selama tidak jadi tangga. Maknanya selagi dia tak jadi penyebab, selagi dia tak jadi pelengkap bagi 4 perkara yang terdahulu, mana bagi hukum 4 hukum yang terdahulu. Dia tak ada hubung kait dengan 4 hukum yang sebelum tadi. Kita buat contoh kan, kita nampak. Maka jika jadi tangga bagi 4 yang terdahulu, maka tidak dinamakan akan dia harus lagi. Tak panggil harus dah. Dia dah bertukar hukum. Contohnya mana? Seperti berjalan. Tadi kan berjalan asalnya harus, tak dapat pahala dan tak berdosa. Tiba-tiba kita pun bangun daripada duduk, berjalan dengan niat nak pergi semayang sunat kat masjid sana. Maka berjalan tadi tuan-tuan, daripada harus bertukar hukumnya jadi sunat. Faham tak ni? Dapat pahala sunat berjalan tadi tu. Jadi berjalan tadi tu dapat pahala sunat. Okey. Kemudian kita pun berjalan. Berjalan harus, tapi kita berjalan dengan niat nak pergi mengumpat contohnya. Jalan nak pergi mengumpat, nak WhatsApp, kredit tak ada. Jadi kenalah berjalan ke rumah kawan kita. Niat nak ada cerita hot ni baru dapat ni. Kita pun pergilah berjalan dengan niat nak mengumpat. Mengumpat tu haram tak? Maka berjalan itu daripada harus jadi haram. Mana? Hukum haram tadi tu lah. Yang sebelum tadi. Kan dah belajar haram tadi. Apa maksud haram? Perkara yang dilarang oleh Allah, dituntut tinggal oleh Allah sebagai tuntutan yang samalah macam berjalan tadi tu. Berjalan nak mengumpat ni, berjalan kerana nak mengumpat ni, perbuatan yang dilarang oleh Allah sebagai larangan yang muktamad. Kalau buat juga, kalau pergi juga berjalan, berdosa. Kalau dia mati dalam perjalanan tu, mati sedang buat benda haram. Faham? Macam tu lah dia. Kalau semata-mata berjalan tak ada apa, tapi kalau berjalan tadi dengan niat yang haram, maka berjalan tadi jadi haram. Berjalan kerana nak menunaikan kewajipan, contoh orang lelaki, dia tak berjalan, dia tak akan dapat menunaikan solat Jumaat. Maka dengan berjalan tadi baru boleh menunaikan kewajipan dia. Maka hukum berjalan tadi jadi wajib. Wajib mana? Tadi tu wajib yang asal tadi, yang mula-mula kita belajar tadi. Mana perkara yang diperintah oleh Allah sebagai perintah yang Allah suruh muktamad. Tak berjalan tu. Kiaskanlah.
Maka jika berjalan itu kerana menuntut ilmu yang wajib, macam tuan-tuan tadi daripada rumah keluar berjalan bawa kereta semua dan sebagainya, kerana nak pergi belajar benda yang wajib. Kalau duduk rumah memang tak tahulah benda yang wajib ni. Kalau duduk rumah memang tak tahu ni ilmu yang wajib-wajib ni, memang kita takkan pandai, takkan tahu, kecuali dengan keluar berjalan baru boleh dapat. Maka keluar rumah tadi tu tuan-tuan, hukumnya wajib. Kalau tak keluar berdosa. Kalau tak keluar, sebab wajib kan? Wajib keluar berjalan cari ilmu yang wajib. Tiba-tiba kita tak nak keluar, berdosa lah. Berdosa di rumah tu. Berdosa sebab apa? Sebab tidak tertunainya kewajipan. Jadi jangan kita sangka duduk rumah tak ada dosa. Ada kala duduk rumah pun berdosa. Kecuali kat rumah kita dah ada yang menyampaikan ilmu yang wajib-wajib tadi. Itu lain lah. Ni kat rumah tak ada. Tiba-tiba ada tempat boleh belajar yang wajib, kita tak nak keluar pergi cari, berdosa duduk rumah tu. Maka wajib pula berjalan itu, dan jika berjalan kepada maksiat maka haram berjalan itu, dan maka jika yang sunat maka sunat berjalan tadi, dan jika berjalan tadi nak pergi membuat benda makruh maka makruh berjalan. Maka makruhlah berjalan itu. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Kiaslah yang lain-lain. Tidur harus, tapi tuan-tuan lepas isyak tuan-tuan tidur. Sebab apa tidur? Pasang niat aku nak tidur ni sebabkan malam aku mudah nak bangun sembahyang tahajud, nak buat sembahyang qada dan sebagainya. Maka tidur dia tadi dapat pahala. Tidur dia asalnya harus jadi sunat, ataupun tidur dia tu daripada harus jadi wajib tidur, sebab dia nak bangun solat isyak kan contohnya. Lepas maghrib dia tidur. Isyak kan masa panjang, dia kata aku nak semayang isyak pukul 1 lah. Nak tidur dululah sebab kalau nak semayang isyak. Maka tidur tu jadi wajib lah, dapat pahala lah dia. Sebab nak ada hubung kait dengan perbuatan yang wajib. Tidur awal. Sebab apa? Malam kan nak pergi mencuri segerap orang contohnya. Sebab kalau awal-awal ni tak boleh mencuri lagi, orang belum tidur. Sesuai nak mencuri segerap orang ni pukul 2-3 pagi. Kita pun tidurlah awal, pasang niat nak pergi curi pukul 3. Maka tidur tadi hukumnya haram. Kalau mati dalam tidur dia tadi, mati dia dalam maksiat tu. Mati dalam maksiat lah. Sebab dia tidur tadi kerana nak buat benda haram. Tapi kalau dia tidur pukul 5 pagi, pukul 4.30 kan nak bangun sembahyang sunat, nak baca Quran dan sebagainya, dia pun tidurlah pukul 10. Tidur dia tu sunat. Andai kata dia mati malam tu, mati dia sedang dalam ibadah yang sunat, dapat pahala. Orang kata mati, arwah ni mati dalam tidur, kata orang dia mati dalam ibadat tu orang tak tahu. Habis. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Inilah makna yang tersebut huraian hukum syarak. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, lebih lebar lagi, lebih luas lagi perbahasan dia tentang hukum syarak ni, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar daripada kitab usul fiqh dan kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Habislah. Ya. Belum. Makna perbuatan tidur tadi. Walaupun dia niat tapi dia lakukan. Adakah dia dah diberi, dia tak diberi pahala mencuri itu sebab dia belum mencuri. Tapi dapat dosa tu. Azam dia nak menunaikan benda yang haram tadi, mencuri. Bukan dosa mencuri tu sebab dia tak buat curi lagi. Hukum tidur tu haram. Sebab nak menolong perbuatan mencuri tadi. Maknanya kalau dia tidur dengan niat macam tu dosa kan. Sebab tidur dia tadi tu nak menolong, ada hubung kait dengan perbuatan yang haram tadi. Jadi haramlah tidur tadi. Makna dia kena betulkan niat. Jangan tidur selagi tak betulkan niat tadi. Makna kalau dia tidur dengan niat tu, makna haram hukum tidur dengan niat yang macam tu. Faham tak? Macam saya sekarang ni, saya nak pergi jumpa kawan saya, tapi niat saya nak pergi ngumpat. Makna saya nak bergerak ke sana tu hukumnya haram. Makna saya dilarang oleh Allah daripada berjalan ke situ tu. Kalau saya berjalan juga berdosa. Nampak tak ada? Sebab tujuan saya berjalan tadi nak buat benda haram. Haram tadi kan benda Allah larang. Maknanya Allah tegah saya berjalan sebagai tegah yang muktamad. Maknanya tak boleh sama sekali. Tiba-tiba saya jalan juga dengan niat nak pergi mengumpat, mencuri dan sebagainya. Maka perbuatan saya itu haram lah. Perbuatan tu haram lah sebab ada hubung kait dengan haram. Sampai pula kat sana, saya mencuri pula. Dosa curi pula kat situ. Tadi dosa berjalan. Faham tak? Dosa berjalan, bukan dosa curi, dosa berjalan. Sampai sana mencuri pula, dosa mencuri pula.
Tadi dosa berjalan sebab niat berjalan nak pergi mengumpat. Sampai situ mengumpat pula. Dosa mengumpat lain pula. Dosa berjalan nak pergi mengumpat lah lain, dosa mengumpat lah. Dosa, pahala berjalan nak pergi majlis ilmu lain, dah mengaji ilmu pahala lah pahala lain pula. Nampak tak tu? Wallahu a'lam. Gitulah. Jadi betulkan niat kita maksudnya. Betulkan niat kita dalam pergerakan kita, makan minum kita, betulkan niat, dia boleh jadi ibadah. Kalau salah niat boleh jadi dosa. Kita makan makan dengan niat nak kuatkan tubuh badan kita supaya seronok nak buat dosa. Haram makan dengan niat yang macam tu. Makna kena niat yang elok-elok. Aku makan ni nak jaga kesihatan supaya aku boleh buat ibadah. Dapat pahala lah makan macam tu. Dapat sunat lah pahala. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.